Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Pastikan subscribe channel Cikgu di YouTube. Baik, seperti biasa Cikgu pilih satu lagi soalan untuk bincang bersama murid. Okey, tajuk yang Cikgu pilih hari ini ia satu lagi contoh berkaitan dengan kadar perubahan ataupun rate of change di bawah tajuk differentiation. Mengapa cikgu perlu bincang soalan ini lebih daripada soalan-soalan lain? Sebab kekerapan soalan ini dalam peperiksaan matematik tambahan SPM adalah tinggi. So, biasanya soalan ini adalah soalan kertas 2 bahagian A. Dan biasanya kalau ia melibatkan differentiation, semestinya soalan daripada kadar perubahan ataupun rate of change adalah favorite. Okey, so sebab itu cikgu perlu perbanyakkan soalan untuk bincang bersama murid. Okey, sekarang kita masuk ke dalam soalan ataupun kita baca dan fahamkan apakah kandungan soalan dan apakah kehendak soalan. Okey, so sekarang perhatikan diberikan satu bentuk cone. Okey, so apakah kandungan soalan ini? Okey, perhatikan di sini dalam diagram, okey, ataupun di diagram shows a tank in a shape of hollow cone. So gambar raja ini ialah satu tangki yang berbentuk cone. Hollow maksudnya ruang dalamnya adalah kosong ya. Okey, ruang hollow maksudnya cone itu ruang dalamnya adalah kosong. Okey, perhatikan tangki ini sebelum kita baca seterusnya. Perhatikan tangki, saiz tangki itu. So, tinggi tangki itu ialah 6 meter, manakala diameter atas diameter bahagian atas adalah 3 meter. Itu adalah saiz tangki. Ya, ulang balik, tingginya ialah 6 meter dan diameternya adalah 3 meter. Okey. Apakah seterusnya yang diterangkan dalam soalan? Okey, perhatikan ayat kedua. While the height of water is 5.3. Maksudnya, perhatikan yang cikgu lurikan ini adalah air, paras air. So, maksudnya tangki ini digunakan untuk menyimpan air. So, semasa air pada paras 5.3 meter yang cikgu lurikan ini adalah air So, tinggi air pada ketinggian air 5.3 meter. So, perhatikan. Okey. So, while the height of water, pada masa tinggi air adalah 5.3 meter. Okey. Water start leak. Maksudnya berlaku kebocoran pada tangki dan air keluar. So, ada start leak. So ada kebocoran air. Seterusnya, at a rate of 0.9 meter cube per second. Maksudnya air yang keluar disebabkan kebocoran adalah pada kadar 0.9 meter padu untuk setiap saat. So sekarang faham kita. So ada satu tangki, bentuk tangkinya adalah cone. Tujuan tangki ini ialah untuk menyimpan air. Saiz tangki adalah tingginya adalah 6 meter, diameter di atas adalah 3 meter. Dan apa yang berlaku? Semasa ketinggian air dalam tangki itu ialah 5.3 meter, tangki itu mengalami kebocoran. So, disebabkan kebocoran, air itu keluar pada kadar 0.9 meter cube per saat. Itu adalah maklumat kandungan soalan. Sekarang apakah kehendak soalan? Dalam soalan ini apa kita ataupun diminta cari? Teruskan. Find rate of change of height. Soalan sekarang ialah kirakan, tentukan kadar perubahan ketinggian air. Rate of change of height of water. So kita nak tentukan dH over dt. So kita perlu cari dH over dt. So dH, kadar perubahan tinggi air ini adalah disebabkan perubahan kandungan isi padu air dalam tangki itu. So maksudnya
Yang ini adalah, ya perhatikan isi padu. Isi padu maksudnya ialah volume isi padu kan. So maksudnya kadar perubahan isi padu adalah 0.9. So disebabkan perubahan isi padu, maka diminta cari perubahan pada tinggi air. So di sini soalannya adalah dH over dt. Kita nak cari ini. Okey, kita nak cari dH over dt. So ini adalah disebabkan oleh dV over dt, iaitu negatif 0.9. Mengapa negatif? Sebab dia berkurangan. Ianya adalah berkurangan. So apabila berkurangan, ya. So sebab itu bila kurang kita letakkan tanda negatif. Kalau tak bertambah paras air itu, okey, kita tidak melibatkan apa-apa. Okey, so biasanya ia positif saja. So cikgu letakkan negatif, maksudnya ianya adalah berkurangan. Boleh? Okey, sekarang perhatikan, kita nak tentukan dH over dt. Nak tentukan dH over dt, ia diberikan adalah disebabkan oleh dV over dt. So sekarang kita perlu cari satu hubungan di sini, okey, supaya bila darab kita akan dapat dH over dt, iaitu dengan menggunakan chain rule method. Boleh faham? Okey, sekarang apakah di sini? Okey, seperti biasa cikgu katakan, ya, di sini kita ambil H, so di sini adalah, okey, yang ini adalah dH. Dan kita ambil di sini, dia perhatikan di sini dH. Okey, so sekarang di sini adalah dV. So apabila kita akan dH over dt. So apa yang kita nak dapatkan adalah dH over dV, iaitu satu perubahan berlaku pada tinggi dan perubahan yang berlaku pada isi padu. So yang ini hanya kita boleh dapat daripada satu hubungan di antara isi padu dengan tinggi air, iaitu hubungan di antara V dan H. So sekarang perhatikan apa yang kita nak cari sekarang, ataupun nak sebelum jawab soalan ni, apa yang kita perlu tentukan ialah satu hubungan, iaitu dH over dV. Okey, iaitu kita perlukan, nak tentukan ini, kita perlukan satu hubungan di antara V dan H. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, isi padu V ialah isi padu untuk satu bentuk kon ialah, ya. So cikgu dah terangkan, ya, apa yang kita nak cari sekarang ialah dH over dV. Dari mana kita nak dapatkan? Ya, daripada hubungan di antara volume dengan tinggi air dalam tangki berkenaan. Okey, so cikgu padamkan ini. Okey, sekarang perhatikan, ya, kita perlu cari dH over dV berapa. Okey, so untuk ini kita perlukan satu formula melibatkan volume. Bentuknya ialah kon, iaitu 1/3 pi r square h. Okey, ini adalah, ya, formula. Tapi di sini ada satu masalah. Apabila kita nak buat differentiation V H, maka sebutan di sini semestinya mengandungi H saja. Tapi di sini kita ada R. So di sini setiap saat apabila tinggi itu berubah, ataupun setiap saat isi padu itu berubah, radius juga turut berubah. So bukan radius di sini tetap, bukan constant. Bukan setiap kali, maksud cikgu, apabila paras air itu turun ataupun apabila isi padu air itu turun, maka jejak pun mengalami perubahan juga. So di sini kita ada dua perubahan. Maksudnya apabila isi padu itu berkurangan, pada masa yang sama tinggi H pun berubah, radius pun berubah. So di sini A berubah juga. Tapi kita perlukan satu hubungan, iaitu satu formula melibatkan isi padu dan tinggi air.
Maksudnya R yang mengalami perubahan ini kita perlu tukarkan menjadi H supaya keseluruhan sebutan ini menjadi H. So apa yang kita perlu lakukan ataupun perkara tambahan dalam soalan ini ialah kita perlu ubah sebutan yang ada dua perubahan ini menjadi satu perubahan. Di sini dua perubahan ialah radius dengan height. Tapi untuk kehendak soalan, radius itu perlu berada dalam sebutan tinggi. Bagaimana kita nak jadikan ataupun tukar R itu dalam sebutan H? Itu adalah perkara tambahan dalam soalan ini. Dalam dua contoh yang sebelum tidak seperti itu. Dalam contoh pertama, dalam silinder, radius adalah sebab silinder kan pejar. So apabila paras air itu berubah, tinggi berubah, volume berubah, tetapi radius itu adalah constant. So constant. So radius itu mempunyai satu nilai yang tetap. So radius tak berubah. So kita constant. Tapi dalam contoh kedua yang kita ambil isi pada cuboid itu, tetapi walaupun cuboid itu mengalami panjang berubah, lebar berubah, tinggi berubah, tetapi ketiga-tiga ini dikaitkan oleh satu pemboleh ubah X. Sebab itu kita tak ada masalah. Sebab panjang, lebar dan tinggi semuanya ada dalam sebutan X. So di situ kita tak ada masalah. Okey, apabila ketiga-tiga ada X kan, panjang pun X, lebar pun X, tinggi pun X. So ada semua tiga, so ia jadi X kuasa 3. So tak ada masalah di situ. Tapi di masalah di sini ialah yang R ini bukan constant. Dan R dan H ini bukan dalam sebutan yang sama, dia sebutan yang berlainan. So apa yang kita perlu lakukan di sini ialah sebelum kita cari dV over dH, R ini perlu dibawa kepada sebutan H. Okey, bagaimana? Itu yang cikgu nak bincangkan sekarang. Okey, sebelum kita teruskan ya. Okey, sekarang apa yang cikgu nak bincangkan sekarang ialah bagaimana R itu dikaitkan dengan H. Okey, dari mana kita ataupun boleh peroleh ini? Kalau masih ingat murid-murid, semasa murid-murid berada di menengah rendah di bawah tajuk similarity ataupun bentuk serupa, masih ingat kan? Ya, di bawah tajuk itu murid-murid diajar iaitu untuk satu benda yang serupa. Apa yang diajar adalah nisbah di antara sisi-sisi sepadan adalah sama. Tak faham? Okey, kita sertakan dengan gambar raja. Okey, biar kita gunakan gambar raja yang terlibat dalam soalan ini iaitu kod. So cikgu ambil dalam keratan kod itu. Okey, cikgu ambil keratan kod dan cikgu hasilkan. Okey, yang ini adalah tangki. Cikgu potong jadikan satu triangle. Okey, so dalam tangki ini ini adalah paras air. Okey, ini adalah paras air. Okey, so sekarang cikgu hasilkan ini menjadi dua. Perhatikan, ya, satunya adalah tangki, yang ini adalah tangki. Okey, dan satu lagi adalah paras air. So kita ada dua bentuk yang serupa. Okey, sekarang katakan paras air di sini radius adalah R. Semasa paras air ataupun radius ini adalah R, katakan tinggi air adalah H. Okey? Okey, yang ini adalah R, yang ini adalah H sebab ini adalah air. Okey? Okey, so yang ini adalah tangki. So tangki diameternya berapa tadi? Diameter adalah 3 meter. Maka radius so sekarang yang ini adalah 1.5 meter. Tapi tinggi dia berapa? Kekal berapa? 6 meter. So yang ini adalah 6 meter. Okey, sekarang perhatikan di sini kita berjaya hasilkan satu keadaan iaitu segitiga serupa. Okey, segitiga serupa maksudnya bentuk sama tetapi saiznya berlainan. Bentuk serupa tapi saiznya berlainan. Okey, so di bawah tajuk bentuk serupa ini ataupun similar ini, apa yang murid-murid belajar ialah okey, so the ratio of corresponding side, iaitu nisbah di antara
sisi-sisi sepadan mestilah sama. Okey, so itu adalah apa yang diajar di bawah tajuk similar ataupun serupa, iaitu the ratio of corresponding side must be same. Dalam bahasa dipanggil nisbah di antara sisi-sisi sepadan mestilah sama. Okey, sekarang perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini. Okey, so cikgu nak adakan satu ratio di antara radius dengan height. Okey, dengan menggunakan pengetahuan similar ataupun serupa. So radiusnya adalah 1/5, nisbah height-nya adalah 6. So di sini kita dapat R/H adalah 1/5 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 1/4. So dari sini R adalah, so ini adalah R. So R/H, that's R adalah 1/4 H. Okey, sekarang perhatikan daripada pengetahuan yang murid-murid belajar semasa menengah rendah, bantu anda dalam sebahagian daripada penyelesaian. So bukan maksud soalan SPM itu bulat-bulat berkenaan dengan tingkatan berkenaan saja. Maksudnya apabila murid-murid belajar differentiation ini dalam tingkatan 4, maksudnya iaitu bulat-bulat berkenaan dengan differentiation. Itu hanya setakat mempelajari asas. Apabila murid-murid belajar asas, ia bulat-bulat berkenaan dengan differentiation saja, ia tidak dikaitkan dengan perkara-perkara lain. Tetapi apabila sampai masa menyelesaikan soalan masalah, soalan masalah ini dalam ataupun sebahagian daripada soalan masalah itu adalah perlu dikaitkan dengan benda-benda daripada tajuk yang lain, dari mana bergantung kepada soalan. So di sini walaupun ia adalah melibatkan differentiation, tetapi bahagian kritikalnya ialah sebab kalau di sini kalau kita melakukan differentiation, V itu perlu dalam sebutan H, tapi volume dalam untuk cone adalah dalam sebutan radius dengan height, radius dengan tinggi. So kita perlu ubah dua sebutan itu menjadi satu sebutan, iaitu R itu tukar kepada sebutan H. Maka kita perlukan satu ratio. So dari mana kita dapat? Ini bukan daripada differentiation. Ini adalah pengetahuan semasa murid-murid belajar dan semasa menengah rendah, iaitu di bawah tajuk similar ataupun serupa. Apa yang diajar, cikgu ulang balik. Kenapa cikgu ulang balik? So dengan mengulang ini, tak payahlah murid-murid balik dan belajar balik tajuk berkenaan. Dengan memberikan tumpuan yang semasa pembelajaran di sini, anda boleh ingat balik apa itu similar, apa maksud similar dan apakah hubungannya. So dalam gambar raja serupa ataupun similar adalah diberitahu the ratio of corresponding side must be same. Dalam bahasa, nisbah di antara sisi-sisi sepadan adalah sama. So dengan mengulang kaji soalan ini, benda ini pun murid-murid dapat ketahui. Sebab itu apabila cikgu ajar, cikgu akan cuba bantu murid mengingatkan balik perkara-perkara luar daripada tajuk yang berkaitan dengan penyelesaian soalan. So sebab itu biasanya masa penjelasan cikgu itu agak panjang. So kalau murid-murid merasa letih ataupun rasa perbincangan penyelesaian soalan ini adalah agak panjang, jangan paksa diri. So apa murid-murid buat ialah, so mula sampai, bukan kena habiskan dalam satu kali, sekali. Bukan maksud apabila tengok satu video penyelesaian soalan itu, daripada mula you kena sampai akhir. Tidak, itu bukan. Ini bukan serial. Ini bukan serial. So ini adalah pelajaran. Anda kena belajar. So apa anda perlu buat sekiranya sesi perbincangan video ini adalah panjang? Jadikan dua bahagian. Jadikan dua bahagian. Sebab nak tumpu panjang seperti ini susah. So jadikan dua bahagian, iaitu daripada mula ke tengah ataupun kepada satu tahap. Berikan perhatian, fahamkan. Contohnya sampai sini, beri perhatian bagaimana R itu akan ditukar menjadi H. Sampai situ beri tumpuan. Kalau lepas itu ambil break, berhenti kejap, rehat.
Okey, lepas itu sambung balik yang separuh lagi. So ini akan membantu murid-murid dapat mempelajari satu-satu soalan yang dibincang dalam video itu walaupun panjang masa perbincangan, tapi dapat memahami apakah keseluruhan kandungan yang dibincang dalam video berkenaan. Okey, nasihat saja. Okey, kita sambung balik. So sekarang kita dapati bahawa hubungan di antara radius dengan height. Okey, sekarang kita akan gunakan ini bagaimana kita akan tukar sebutan iaitu V yang berada dalam sebutan R dengan H menjadi H. Okey, cikgu padamkan ini semua. So kita dapati R adalah 1/4 H. Okey, kita teruskan. So tadi volume untuk satu kon ialah 1/3 pi R kuasa 2 H. Tapi kita nak perlukan dV over dH, maka kita perlukan B dalam sebutan H, maka R perlu ditukarkan. Bagaimana R? Ya 1/4 H. So sekarang ini jadi 1/3 pi, R adalah 1/4 H kuasa 2 H. So ini akan jadi 1/3 pi, yang ini adalah 1/4 kuasa 2, 16 H kuasa 2 H, akhirnya 1/3 pi. Kita ada darab sini ya, so kita darab, kita akan dapat 48 ya, kita akan dapat 1/48 pi H kuasa 3. So ini adalah, so sekarang perhatikan bagaimana kita tukarkan yang asal dalam sebutan RH menjadi H saja. So ini adalah tambahan mengapa cikgu pilih soalan ini dibincangkan. Beza di antara contoh 1 dan contoh 2. Sebab itu cikgu pilih satu lagi soalan untuk dibincang supaya memberikan satu lagi penjelasan jenis soalan yang melibatkan dua perubahan seperti ini. Okey, kita teruskan sekarang. So kita sudah hasilkan. So dari sini kita dapati V adalah 1/48 pi H kuasa 3. So apakah langkah seterusnya? Sekarang baru kita pergi ke bahagian differentiation. Baru kita masuk bahagian differentiation. So maka dV over dH sebab sebutan H adalah 1/48, konstan tidak mengalami, pi 3, perhatikan 3/142 juga konstan, so tidak mengalami. Kalau Y, katakan Y sama dengan H kuasa 3. So maka dy over dH adalah 3 ke hadapan, formula kan? A n ke hadapan, kemudian n tolak 1. So H 3 tolak 1, kita dapat 3H kuasa 2. Ini asas differentiation. Boleh? Setiap satu kita akan bincangkan. So dari sini faham ya? Okey, cikgu padamkan ini. So sekarang apabila kita lakukan yang ini akan jadi 3H kuasa 2. Okey, pecahan yang boleh diringkaskan kita ringkaskan. So di sini, so 3, 1, yang ini adalah 16. So jadi 1/16 pi. Di sini kita akan jadi H kuasa 2. Okey, sekarang kita berjaya dapatkan dV over dH. Okey, dV over dH. Tapi kita perlukan dV over dH ini dalam bentuk nombor. Kita perlukan dalam bentuk nombor. Apa yang kita lakukan ialah kita dah dapatkan dV over dH. Tapi untuk menjawab soalan ini, dV over dH ini perlu dalam bentuk nombor. So ini sudah pun nombor 1/16. Yang ini pun sudah nombor 3.142, 3.142. H itu berapa? H adalah tinggi air
masa mula air itu bocor. Okey, so tinggi air masa mula air itu ataupun tangki itu bocor. So apabila tangki ini mula bocor, apabila ketinggian air ialah 5.3. So sekarang H adalah 5.3. So yang ini adalah 1/16 darab 3.42. So darab di sini ialah 5, H tadi ialah 5/3 kuasa 2. Okey. So sekarang kita gunakan kalkulator, tentukan nilai. Okey, so sekarang 3.143.142 times 5.3 square, okey, bahagi dengan 16. So kita perolehi adalah 5.52. Okey, so kita dah dapat 5.52. Okey, so ini adalah nilai dV over dH. Okey. So sekarang sudahlah kita mengumpulkan ataupun memperolehi ya yang diberikan. Yang ini apa? dV over dH, dt, kadar perubahan isi padu kuasa 3. So dV over dt. So untuk mencari dH over dt ya kita perlukan dH over dV, tapi yang kita perolehi ialah dV over dH. So semua yang diperlukan untuk menjawab soalan ini kita sudah persediakan. Okey. So sekarang apa yang kita perlu ialah gunakan ini untuk mencari jawapan berkaitan dengan soalan. Okey. So cikgu padamkan ini semua. Okey. So sekarang adalah diberi dV over dH ialah 5.52. Kemudian dV over dP ialah negatif 0.9. Apa yang kita nak cari? Ya, kita nak cari dH over dt, kadar perubahan, rate of change of height, dH over dt. So adalah sama dengan dH over dV, yang kita adalah dV over dH, tapi di sini ialah dH over dV darab dengan dV over dt. So dah bahagi kita dapat. So sekarang cikgu gantikan dengan nombor-nombornya. Okay. So yang ini dV over dH ialah 5.52. Maka dH over dV ialah 5.52 darab negatif 0.9. Okey, sekarang kalkulator berapa? So 0.9 bahagi dengan 5.52. So kita dapat, kita akan perolehi negatif 0.163. Okey, mengapa negatif? Negatif sebab apabila air itu, tangki itu bocor, kan paras air itu berkurangan, isi padu berkurangan. So biasanya apabila tambah, dia positif. Untuk menunjukkan berlaku pengurangan, biasanya ia ditunjukkan dengan meletakkan tanda negatif. So tanda negatif ini menunjukkan suatu nilai itu berkurangan. Kalau positif, bertambah. Kalau ia melibatkan sebarang bentuk ataupun kadar perubahan itu adalah berkurangan, so biasanya diletakkan tanda negatif untuk menunjukkan ya perubahan itu adalah perubahan yang kurang nilainya, mengurang nilainya. Okey, so sekarang perhatikan, ya, lupa letakkan unit, sangat penting. So yang ini adalah tinggi. Tinggi ialah meter. So di sini adalah meter per saat. Okey, so perhatikan negatif maksudnya berkurangan. So adalah didapati bahawa untuk setiap saat 0.163 meter tinggi air itu berkurangan disebabkan oleh 0.9 meter cube per saat. Okay, so ini adalah satu lagi contoh yang cikgu pilih untuk kongsi bersama dengan murid. Mengapa dari awal tadi cikgu kata, mengapa cikgu perlu pilih soalan melibatkan kadar perubahan? Sebab soalan ini adalah soalan favorite dalam kertas 2 matematik tambahan.
Sebab itu cikgu cuba pilih beberapa contoh yang berlainan dan kongsi bersama murid-murid. So cikgu harap so berikan tumpuan. Cikgu kata jika anda rasa sesi penerangan cikgu dalam video ini adalah panjang, jadikan 2 bahagian, daripada mula sampai separuh. Lepas itu tumpu, beri perhatian, lepas tu berhenti, ambil rehat dan sambung yang separuh lagi. Dan jangan paksa diri belajar. So apabila anda paksa diri belajar, memang tidak akan berjaya. So jangan paksa, jangan skip ya. Ada yang setengah itu bila nampak video itu panjang, dia cuba skip. Yang faham itu faham, tapi kalau anda ialah murid yang sederhana ataupun perlukan penjelasan yang rapi, lengkap berkenaan dengan soalan, kalau you gunakan sikap disebabkan panjang, you cuba skip pula. So apabila anda skip, you akan sempat tengok satu video itu, tak ada masalah. Tetapi kandungan itu you tak faham. So apa guna tengok video? So sebab itu cikgu kata tak perlulah paksa. Ambil separuh dari penuh penjelasan, fahamkan, ambil break, lepas tu sambung lagi. So jangan cuba skip. Kalau you cuba skip ataupun lompat nak habiskan cepat video ini, yang murid faham itu tak ada masalah, dia faham. Walaupun dia skip, dia faham apa yang cikgu cuba bincangkan. Tapi kalau jika anda ialah seorang pelajar yang perlukan satu penjelasan yang rapi, padu, jelas untuk satu-satu soalan, kalau you menggunakan amalan sikap seperti itu, so maksud tengok video ini tak ada dicapai. So ini pun nasihat juga. So ini bukan video serial, ini ialah satu video berkenaan dengan pembelajaran. So gunakan sebaik mungkin, jangan cuba tengok macam satu video serial. Nasihat dah cukup lah nasihat tu. So seperti biasa ya, kandungan apa yang kita bincang dalam video ini penting. Sekiranya apa yang cikgu bincang bersama murid itu memuaskan hati, murid-murid dapat faham dengan jelas cara penyelesaian soalan ini, ya seperti biasa berikan like bagi cikgu. Di ruang komen, cikgu perlukan komen-komen anda yang membina supaya dengan komen-komen anda itu memberikan minat untuk murid-murid lain mengapa video ini perlu dipilih sebagai satu bahan ulang kaji untuk mata pelajaran matematik tambahan. So sebab itu cikgu cuba suruh minta anda letakkan komen-komen membina supaya daripada komen itu bila ada murid-murid tengok komen itu mereka dapat faham bagaimana penting bagusnya video ini sebagai satu bahan rujukan. Banyak ya cikgu cakap ya, tak ada sama. Kadang-kadang cikgu perlu selitkan ya perkara-perkara seperti ini. Seterusnya jangan lupa bell button itu. So tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi daripada YouTube dan untuk video-video cikgu yang lain. So seperti biasa di akhir video, terima kasih.